Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hafadti fa ashimmi wa la tanhiki fa innahu asra lil wajhi wa ahda liz zawji. Dari Ummu Atiyah bahawa ada seorang wanita yang melakukan khitan di Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, janganlah kamu berlebih-lebihan, kerana hal itu akan lebih mendatangkan kenikmatan bagi wanita dan lebih disukai suami. Dalam satu riwayat lain daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau khitan maka sederhanakanlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ada had-had dia, ya, kerana hal itu lebih menampakkan kecantikan di wajah dan lebih mendatangkan kenikmatan kepada suaminya. Ini merupakan hadis yang bersangkut perkara khatan. Jadi mungkin dalam masyarakat kita memang khatan ni perkara yang biasa dilakukan sebaik sahaja baby perempuan itu lahir, ya. Dan hadis itu yang pertama ditakhrij, ya, oleh Abu Daud. Dan ada juga yang mengatakan, ya, menurutnya, ya, hadis ini tidak kuat dan dia meriwayatkan secara mursal. Tapi menurut Al-Hafiz, hadis ini mempunyai dua hadis penguat yang lain, iaitu hadis Anas dan Ummu Aiman. Ya, bagi secara globalnya, menurut Al-Albani, hadis ini menjadi sahih, ya. Jadi kita tengok berkaitan dengan sunat berkhatan ni. Pertama, khatan ni menurut Ibnu Manzur berasal dari perkara al-khatnu, iaitu bahagian yang harus dipotong dari kaum lelaki maupun wanita. Bererti khitan berlaku bagi lelaki dan wanita. Ada juga yang berpendapat khitan ni khusus bagi lelaki je. Untuk perempuan kita panggil khafat, dan proses pemotongan disebut izar dan khafat. Maka khitanah ni pula merujuk kepada profesion juru khitan. Nah, khatan ini merujuk kepada pekerjaan mengkhatankan anak-anak. Kalau orang Melayu kita panggil tok muding, ya. Jadi itu tradisional, ya. Kemudian para ulama syariah mendefinisikan khatan ni sebagai memotong sebahagian dari bahagian tertentu daripada anggota tubuh yang tertentu. Dan kata Al-Mawardi, khatan ataupun khitan orang lelaki memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Dia lebih banyak bahagiannya berbanding khitan perempuan. Yang baik bagi lelaki meliputi pemotongan di pangkal kulit sejak dari pangkal kepala zakar itu sehingga tidak ada lagi kulit yang menutupinya. Dan khitan bagi wanita ialah dengan memotong kulit di atas bahagian, minta maaf sebut, ya, kelentit atau di bahagian atas lubang yang dimasuki zakar lelaki. Ini sekadar definisi. Memotong sedikit kulit, maksudnya bahagian khitan ni memang bukannya banyak. Dan kita tengok apa pendapat ulama tentang hukum khitan ni. Kerana tidak ada dalil yang kuat dan pasti, ya, daripada Quran dan juga hadis, maka ulama berbeza pendapat mengenai masalah khitan ini. Terkandung daripada perbezaan dari sisi pandangan terhadap dalil yang ada maupun satu dalil saja, maka ada tiga pendapat tentang khitan. Pertama, khitan tu wajib bagi lelaki dan wanita tanpa ada perbezaan yang antara keduanya, dan yang berpendapat seperti ini adalah Asy-Syafi'i. Dan pendapat ini juga diriwayatkan oleh Atta', bahkan dia berkata, andai kata orang dewasa masuk Islam, maka Islamnya belum sempurna sehingga dia berkhitan. Ini satu pendapat, ya. Dan kita tengok juga pendapat yang kedua. Khitan bagi lelaki wajib dan sunat bagi wanita. Artinya mereka setuju pendapat pertama tentang kewajipan khitan tetapi hanya bagi laki-laki, dan berbeza dengan kaum wanita, iaitu sunat. Antara yang berpendapat seperti ini ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dalil yang mereka gunakan adalah hadis Syaddad bin Aus daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, khitan itu sunat bagi lelaki dan kemuliaan bagi wanita. Yang pendapat kedua tadi tu wajib lelaki, sunat untuk perempuan. Yang ketiga, pendapat ketiga kata khitan ni sunat bagi lelaki dan perempuan.
Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik dan majoriti ulama, dan juga dinukilkan pendapat ini oleh sebahagian sebahagian mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan mereka berpendapat kerana hadis Nabi SAW, baginda bersabda, fitrah tu ada 5 perkara. Ini kita panggil sunnah fitrah, iaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis ya. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaukani, tidak ada dalil sahih yang menunjukkan kewajipan khitan. Yang diyakini menurut sunnah seperti hadis dalam yang disebutkan tadi, 5 perkara fitrah dan yang serupa dengannya, maka yang harus dilakukan ialah berpegang dengan apa yang kita yakini, sehingga itulah yang layak untuk dinukilkan. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani, waktu khitan ni tak terbatas, ya, tak harus pada masa kanak-kanak. Tapi menurut mazhab Syafi'i ada satu pendapat mengatakan wali atau penjaga harus mengkhitankan anak selagi dia belum baligh, tapi pendapat ini ditolak oleh Ibnu Abbas. Kerana ada satu, Sa'id bin Jubair kata, Ibnu Abbas pernah ditanya, seperti siapakah engkau bila Nabi meninggal? Dia menjawab, pada waktu itu aku tengah dikhitankan. Kemudian mereka tidak biasa mengkhitan orang lelaki kecuali setelah dewasa. Tetapi mazhab Asy-Syafi'i mempunyai pendapat lain, iaitu khitan diharamkan sebelum mencapai 10 tahun. Tapi pendapat ini tertolak oleh satu hadis, sesungguhnya Nabi mengkhitan Al-Hasan dan Al-Husain setelah 7 tahun dari kelahiran keduanya. Jadi itulah latar belakang tentang khitan ni. Jadi untuk perempuan sunat untuk kita khatankan anak perempuan. Kerana apa? Ada beberapa faedah ya daripada perkara khatan itu sendiri. Ya, antaranya menurut kesihatan kita tengok, khitan ni kalau tengok pertama dia daripada sunnah Nabi SAW. Dan pertama, manfaat yang sudah penting. Ya, sesungguhnya dalam kulfah ada kuman yang semakin bertambah kalau tidak dipotong pada waktu yang tepat, dan kadang-kadang boleh menyebabkan kesakitan bagi anak ni, terutama anak lelaki lah. Ya, yang kedua, kalau pada waktu kencing, sebahagian kencing yang ada masih terselit di antara kulfah dan kepala zakar tu, dia punya kulit yang dipotong tu tadi. Ya, kemudian memotong kulfah ada pengaruh baik kepada hubungan suami isteri, dan antaranya khitan ini juga sebagai salah satu syiar dalam agama Islam. Dan kalau kita tengok daripada ilmu moden, khitan juga ada beberapa manfaat lain. Pertama, dengan memotong kulfah, iaitu kulit yang dipotong tu, seseorang terlepas dari pengeluaran minyak dan lemak yang dapat memancing rasa mual dan mencegah daripada menjadi busuk. Yang kedua, dengan memotong kulfah tu juga seseorang terlepas risiko dari jangkitan zakar tak kala mengeras. Jadi bila anak lelaki tu berkhatan, yang penting sebenarnya untuk kesihatan dia. Jadi ibu ayah kena ambil berat lah. Ada zaman sekarang orang dia khitan waktu baby. Kenapa? Waktu baby lebih mudah jaga dan lebih senang sembuh dia punya luka. Jadi terpulang tidak ada waktu khusus untuk kita mengkhatankan. Tetapi untuk yang bayi perempuan lebih baik dikhatankan ketika bayi. Lebih senang, lebih cepat dan lebih memudahkan ya, kerana pada waktu bayi mereka kurang bergerak, kemudian lukanya cepat sembuh, dan juga untuk perempuan ya tidak sesuai untuk dilihat lagi kemaluannya bila sudah besar. Jadi perempuan khitan waktu bayi ya. Dan kalau kita menyegerakan khitan terhadap anak-anak, memungkinkan bagi kita untuk mencegahnya terkencing di tempat tidur yang terjadi daripada kebanyakan kanak-kanak. Itu jelas di antara khitan punya manfaat, dan ia merupakan sejumlah sunnah yang baik yang Nabi sunatkan kepada kita. Maka bolehlah kita berkhatankan anak kita ya. Sebab itu lelaki dan perempuan.
Dan kalau kita tengok juga khitan ini juga dia memberikan salah satu kebaikan kepada kebersihan sebagai orang Islam. Dan bila disebut sunnah fitrah, ya, antara tadi khitan, kemudian memotong bulu, itu kita kena lakukan. Yang bagi perempuan, bulu ketiak, minta maaf sebut ya, bulu di bahagian kemaluan ni, adik-adik nanti dah besar ya, akan tumbuh juga bulu di bahagian kemaluan. Jadi bulu tu boleh dibersihkan. Jangan dibiar panjang boleh ikat ya. Jadi bulu tu boleh dibersihkan ya. Kalau nak cabut sesara kot ya, boleh dicukur ataupun dipotong ya. Jadi umat Islam sangat pentingkan kebersihan. Bulu ketiak potong, cukur lah, sebab dia akan bau-bau busuk. Kemudian kuku perlu dipotong ya. Nabi memberi peringatan tentang sunnah fitrah ini. Dan itulah saja untuk tajuk kita yang ke-8. Sebab ringkas saja sebenarnya. Lain tu banyak ulasan-ulasan yang saya rasa kita boleh proceed kepada tajuk yang seterusnya. Wasiat yang ke-9, berlindung dari bulan. Tajuk dia luar biasa, sila. Boleh? Tak ada. Boleh sesiapa saja. Yang tu memang kena belajar lah. Cuma tak ada ditulis dalam ni. Tentang kaedah tak ada. Yang tu memang kena menuntut daripada yang ajar, yang boleh ajar lah. Dia cuma kata memotong kulit di bahagian atas kelentik je. Tapi tak dijelaskan berapa cm, berapa panjang. Dan saya pun tak pasti. Sebab saya, kalau anak saya pun saya hantar kelentik je. Tapi kalau mak nak belajar kan, nak buat kan, boleh. Yang penting jangan sampai memudaratkan ya. Tapi dalam kitab ni tak ada tulis pula kaedah berapa banyak kena buang, berapa cm ke apa kan, tak ada ditulis. Jadi saya pun tak berani dah nak cakap. Kan mandai-mandai kan terlebih-lebih pula. Biasa kalau, tapi budak-budak kecil sikit je lah kan. Ya? Boleh je nak cuba, berani ya. Boleh. Yelah, orang tu biasa pandai lah. Tapi kalau saya hantar klinik lah. Kalau nak buat sini boleh, tak ada masalah. Okey, boleh ya? Wasiat yang seterusnya, berlindung dari bulan. Apa berlindung dari bulan ni ya? Tajuknya agak menarik. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadhara ila al-qamar faqala ya Aisyah ista'idhi billah min syarrin hadha fa inna hadha huwa al-ghasiq idza waqab. Ramai budak-budak ni suka tengoknya. Baik, daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pernah memandang ke bulan seraya berkata, wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini, kerana inilah yang dimaksudkan dengan ayat yang bermaksud kejahatan malam apabila ia telah gelap gelita. Ya, Nabi pernah bercakap pada Aisyah supaya memohon perlindungan. Tapi perlindungan pada bulan apa tu sebenarnya? Adakah ada tanda-tanda ya? Jadi kita tengok apakah huraian daripada hadis ini. Pertama, Nabi mengarahkan Aisyah memohon isti'adah. Apa isti'adah tu? Ta'awuz kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang ini merupakan satu pengharapan terhadap diri kita yang lemah. Jadi kalau ada benda-benda kita nampak kan, benda yang luar biasa, benda yang kita rasa gerun, kita mohonlah perlindungan daripada Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kalau kita ada melalui pengalaman-pengalaman, kita baca ta'awuz, kemudian kita sebutlah subhanallah, lihat benda luar biasa. Kebiasaannya orang baca subhanallah bila lihat benda cantik ya? Tapi sebenarnya subhanallah ni sesuai dibaca bila kita melihat benda yang luar daripada kebiasaan, benda yang buatkan kita takjub ya, benda-benda yang macam kita rasa besarnya Allah. Sebutlah subhanallah, maha suci Allah ya. Kemudian wasiat yang Nabi sampaikan ni kepada Aisyah supaya berlindung dari kejahatan malam bila gelap gelita. Maksudnya bila malam tiba tu keadaannya gelap, kita berlindung daripada kejahatan. Apa beza kejahatan ini ya? Apakah maksudnya? Pertama, kita tengok masalah gelap yang terdapat dalam ayat ini. Menurut sebahagian ulama berpendapat
iaitu bila malam telah gelap. Dalam surah Al-Falaq banyak ayat yang memohon perlindungan dan termasuklah perlindungan daripada malam apabila ia telah gelap. Dengan pengertian berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam setelah malam mula berlabuh. Menurut sebahagian lain pula bermaksud tu planet. Yang kata pendapat ini ialah Abu Hurairah dan Ibnu Zaid. Bangsa Arab biasa berkata dengan jatuhnya planet Kartika maka akan banyak penyakit berjangkit, dan penyakit ini semakin meningkat tatkala kemunculannya. Dan selagi kita membahas kata-kata ghasaqa, ulama saling berbeza pendapat. Dengan kata al-ghasiq kita akan dapat nampak perbezaan. Maksudnya istilah ghasaq ini artinya suasana gelap pada awal malam, dan ghasaqal lailu ghasaqan seperti yang disebutkan maksudnya malam yang gelap gelita. Al-ghasiq pula bermaksud bulan atau waktu malam selepas hilang sinar matahari. Maksudnya apa? Malam yang gelap gelita lah. Itu sekadar istilah Menurut Al-Allama At-Tibi rahimahullah, beliau berlindung kepada Allah dari hilangnya sinar itu kerana menunjukkan kebesaran Allah yang menunjukkan kepada munculnya bala dan cubaan. Dan ada juga yang berpendapat idza waqab, ini bila masuk akhir bulan, kerana pada waktu itu terjadi sihir dan pada waktu itu timbulnya penyakit. Dan ada juga yang berpendapat malam dinamakan al-ghasiq kerana malam itu merubah siang menjadi dingin, maka al-ghasiq bererti dingin. Jadi maksud hadis ini ialah Nabi ajar berlindung daripada keadaan tersebut. Kenapa? Kita kena tengok kenapa Nabi suruh Aisyah berlindung. Adakah kerana ada musibah ke apa ke? Jadi sebab itu bila kita berjumpa satu hadis, kita jangan kata ush, bulan tu jahat ke? Berlindung pada bulan tu jahat ke? Adakah dalam bulan tu ada apa-apa yang perlu kita jauhi? Jadi sebenarnya maksud di sebalik ini ialah, kalau kita tengok bulan di atas, Allah menampakkannya laksana benang-benang yang halus. Lalu cahayanya semakin bertambah terang. Kemudian dia semakin sempurna setiap malam. Tapi makin lama dia berkurang hingga kembali kepada keadaannya semula, agar di sebalik semua itu nampak waktu bagi manusia dalam penghidupan. Kemudian dari balik semua itu nampak pula perjalanan bulan dan tahun, hari dan malam. Kemudian arahkanlah pandanganmu ke ukuran bulan, bentuk dan kedudukannya di langit. Maka Nabi menyuruh kita supaya memperhatikan bagaimana kebesaran Allah di sebalik bulan. Bulan ni penting dalam menunjukkan waktu. Dan Allah berfirman dalam surah Yasin, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, itu sela waktu yang terakhir, ia kembali sebagai bentuk tandan yang tua. Allah jadikan bintang, Allah jadikan bulan, Allah jadikan alam semesta, ialah supaya kita dapat memerhatikan kekuasaan Allah. Sebab itu berbeza orang yang pandang alam saja-saja dengan orang yang pandang alam dalam keadaan dia tengok saja cantiknya bintang. Kita cantiknya bintang, subhanallah. Tengok bulan bercahaya, subhanallah. Ini yang perlu kita terapkan. Dan baginda memerintahkan untuk berlindung dari segala suasana malam apabila telah gelap. Kerana apa? Kerana pada ketika itu banyaknya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Contohnya ialah sebagai gangguan-gangguan kerana gelapnya malam. Jadi Nabi memerintahkan kita supaya berwaspada. Bukanlah bermaksud di sana adanya peristiwa-peristiwa yang khusus, tetapi sebagai keumuman. Kita bila tiba waktu malam, Allah beri untuk tidur, untuk berehat, maka
kita gunakanlah sebaik mungkin supaya kita dapat merehatkan badan dan supaya kita terhindar daripada keburukan-keburukan yang kebiasaannya terjadi pada waktu malam. Kemudian kejahatan yang berlaku pada malam yang gelap gelita, ya, yang gelap gelita bermaksud pada waktu itu juga waktu yang kebiasaannya ada mudarat-mudarat daripada sihir dan sebagainya seperti yang telah diizinkan Allah. Jadi ini semua ialah satu peringatan kepada kita. Bermaksud bila tibanya waktu malam, Aisyah pandang ke bulan. Nabi pesan kepada Aisyah, berlindunglah daripada kejahatan malam. Bukan bermaksud waktu malam jahat, tetapi kerana banyaknya potensi-potensi keburukan yang boleh berlaku pada keadaan gelap gelita tu. Dan bila kita pandang bulan, jangan pandang saja. Pandang bulan dengan merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Maka itulah intipati daripada hadis yang dibacakan ini, ya. Dan sebab itu kalau kita melihat apa saja, contoh macam laut. Laut kalau kita datang tengok laut saja-saja tak boleh lagi nak kata dapat pahala. Datang tengok, nampak pula orang pakai bikini, dapat dosa lagi ada. Tapi datang tengok laut dapat pahala, nak bagi macam mana? Subhanallah. Tengok laut berluas, hebatnya Allah, tak nampak penghujung di mana. Ini orang yang mentadabbur alam dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Maka lepas ni kalau kita tengok bulan, tengok matahari terbenam, cantiknya sunset, ya. Asyik tengok cantik-cantik, cuba tengok di sebaliknya ada kebesaran Allah. Maka di sinilah kita kena memuhasabah diri daripada ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah terkandung pada diri kita dan juga alam di sekeliling kita. Kemudian kita tengok juga wasiat yang seterusnya. Yang tadi tu pendek sajalah, ya. Sebab yang lain tu ada firman Allah berkaitan dengan siang dan malam lah. Very simple. Ada juga Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, sesungguhnya kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang gemintang, dan kami jadikan bintang gemintang itu alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi merupakan juga alat kepada Allah untuk melempar syaitan. Dan ada dikisahkan dalam surah dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah melempar syaitan yang cuba untuk mendengar rahasia. Ya, Allah telah mementirkan kepada mereka, Allah lemparkan mereka dengan siksaan. Dan benda ni kita tak boleh nampak lah, tapi ada diceritakan dalam Quran. Saya nampak orang kata tu kilat tu Allah petir lah tu, petir setan. Tak ada dalil tentang tu, sebab waktu saya kecil dulu ada yang mengajar tu kalau tengah kilat tu setan kena panah. Jadi saya tidak jumpa sebarang dalil berkaitan benda tu. Mungkin sekadar agakan-agakan lah. Tapi memang betul Allah melempar syaitan-syaitan dengan bintang seperti mana, ya, yang ditulis dalam Al-Quran. Cuma keadaannya wallahu alam. Jangan bayang macam Thor, jangan bayang macam cerita-cerita orang putih. Dia Allah tak sama, ciptaan Allah tak sama dengan apa yang kita bayangkan, ya. Tapi memang ada dalil berkaitan itu. Apa yang kita nak baca bila dengar guru, bila dengar kilat ni? Terkejut, ya, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengar benda yang mengejutkan, ya. Dengar kilat sambung menyambung, kadang rasa takut. Bacalah hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, boleh jelas, Jadi hadis tadi tu sekadar dua mesej. Yang pertama, perhatikanlah ciptaan Allah untuk melihat kebesarannya. Dan yang kedua, berlindung daripada kejahatan malam. Bermaksud di sini dalam gelap pekat malam tu sentiasalah kita berwaspada dan memohon perlindungan Allah kerana adanya potensi-potensi kejahatan yang berlaku pada waktu malam. Kalau kita tengok memang betul, ya, waktu malam gelap ni biasa orang ambil kesempatan nak buat jahat. Sebab pertama gelap lah, kedua waktu orang tak berwaspada kan, waktu orang tidur, waktu orang berehat, waktu tak ramai orang. Kadang ada rompakan, kecurian, gangguan di jalan-jalan. Jadi sebab itu kalau kita boleh musafir, kalau kita boleh selesaikan siang, buatlah siang. Malam Allah jadikan untuk berehat. Kadang ada orang dia suka buat kerja waktu malam.
Dia suka apa, berjalan-jalan, suka tengah-tengah malam. Jadi tak digalakkan ya. Waktu itu waktu yang kita digalakkan untuk berehat dan tidur. Jadi adik-adik jangan berjaga lewat malam ya. Bangun tidur awal, bangun awal. Sebab tu kita ada solat subuh. Sebab tu kita ni ada apa dia? Solat fajar. Solat sunat ni diberi pada waktu yang sangat awal pagi. Jadi kita orang Islam memang kena bangun awal. Isyak awal ke lambat? Isyak awal. Jadi dah solat isyak, dah boleh gosok gigi, tidur lah. Mereka main game sampai pukul 1 kan. Tengok YouTube sampai pukul 12, tengok Facebook, Instagram ya. Kadang-kadang mak-mak tanya anak tidur lah, kita nak shopping ke apa kan. Terlajak sampai pukul 12, 12.30, bangun esok penat ya. Biasa kita tidur awal, bangun awal tu lebih baik. Sebab pada waktu awal pagi ada banyak ibadah yang sangat besar nilai dia. Antara lagi di 1/3 terakhir malam. 1/3 terakhir malam, waktu sahur tu, waktu yang sangat digalakkan meminta ampun dan membaca Quran. Jadi kalau tidur lambat, tak dapat lah. Tengok wayang midnight movie, tak dapat lah. Jadi lifestyle kita ni kita bentuk ikut caranya. Jadi orang Islam tidur awal, bangun awal. Jangan tidur lambat, bangun lambat. Sebab isyak dah awal dah. Bukan pukul 11-12 isyak awal. Maka itulah indikatornya, lepas kita sudah menunaikan fardu, berehatlah. Esok bangun awal. Bahkan hari itu saya dengar ceramah, seorang penulis tu dia kata memang kalau dia nak menulis, dia tidur, kemudian kalau dia tidur awal, dia dapat tidur dalam 3-4 jam pun rasa puas kalau dia tidur before pukul 12 tu. Sebab tidur tu mungkin tidur yang deep sleep kan. Tapi kalau stay up, kita tidurlah selajak pun, lepas subuh tidur balik rasa badan penat ya. Jadi kita ikutlah waktu, biar waktu solat tu mendisiplinkan kita. Jadi tak adalah subuh dinosaur, subuh gajah, tak ada. Ya, ni jadi tidur lambat ditarik. Pagi tu nak tidur lagi. Kalau budak kecil tak payah solat, tak ada masalah lah. Tapi kita orang besar ada waktu solat. Janganlah kita ikut waktu kita, tapi ikutlah waktu solat. Boleh ya? Maka dengan itu pada waktu malam, kurangkanlah aktiviti keluar, kurangkanlah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan waktu siang, dan berehat dan berlindunglah di rumah kita, insya-Allah. Kemudian wasiat yang ke-10 ya, peringatan untuk isteri yang menuntut cerai. Ya. Sikit-sikit hantar saya balik rumah mak. Sikit-sikit nak berajuk, penat juga An Thawbani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Daripada Thawban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab kekerasan, maka haram bagi dia untuk mencium bau syurga. Ini hadis. Sebelum tu saya nak tambah kan, saya nak raikan ada adik-adik kita kan. Adik-adik kalau kita sekolah kan, dia ada 3 jenis tau. Tadi kan tidur malam. Pertama, orang jenis burung hantu, ini suka jaga malam. Yang kedua, jenis burung murai, ini ataupun burung pipit, ini suka bangun pagi, tidur awal. Ya, ada juga jenis ular sawa, yang ni tak suka buat apa-apa, dia suka relax je. Adik-adik jenis apa? Burung pipit ke, burung hantu ke, ular sawa? Agak-agak paling bagus apa dia? Burung pipit. Tidur awal, bangun awal. Kalau burung hantu, dia tidur lewat, dia bangun lewat, nanti terlepas subuh. Jadi boleh tak jadi burung pipit? Jadi kadang kalau nak tidur awal tu, kena tutup TV awal sikit, kena letak headset awal sikit. Kalau tengok headset mesti ralit kan. Kalau kita tengok TV sebelum tidur, kita akan segar, tak rasa nak tidur. Jadi lepas ni kita semua tidur awal boleh. Tapi siapkan kerja sekolah dulu. Siap kerja sekolah, jangan ngantuk lah. Siapkan kerja sekolah, bangun awal, solat subuh awal, boleh? Bagus. Waktu belajar bagus, waktu bila? Tak apa kak, biar je, tak apa. Waktu belajar bagus bila? Waktu awal pagi. Jadi kadang kalau baru nak mula kan, bangun awal memang rasa mengantuk.
Saya dulu kat sekolah, ustaz saya pesan, dia kata cuba praktis bangun pukul 4. Kalau kamu tidur dalam kelas, minggu pertama ustaz tak marah. Sebab dia kata kalau bangun awal memang biasa pukul 10-11 tu mengantuk, awal-awal seminggu pertama, lepas tu okey. Jadi praktis lah. Jadi bila bangun pagi ni otak segar, boleh belajar dengan baik. Yang syarat dia kena tidur awal. Kalau tidur lambat tak cukup lah masa. Ingat malam Allah bagi untuk rehat. Rehat maksudnya suasana pada ketika itu sangat sesuai untuk manusia berehat. Jangan dilawan. Ini sebab tu tak bagus sangat siapa suka berjaga malam. Dia akan bagi kesan kepada kesihatan. Tapi kalau terpaksa, mintalah Allah bagi perlindungan. Kadang orang kerja shift kadang doktor-doktor kan tak ada doktor pula tengah-tengah malam, masalah juga kan. Nanti kita mintalah Allah lindungi. Boleh Okey, seterusnya. Jadi burung pipit ke burung hantu ke ular sawa? Nak jadi burung pipit Kalau burung murai banyak cakap pula nanti. Jadi burung pipit boleh? Bagus, baik. Tadi kita tengok ini untuk mak-maknya lah peringatan untuk isteri yang menuntut cerai. Jadi pernah tak gaduh-gaduh dengan suami? Abang hantar saya balik rumah mak. Ataupun tak ada dah balik rumah mak zaman sekarang kan. Ada ayat dia tak ada laki pun sama je. Kan ayat dia macam tu kan. Ada ke tak ada ke sama je. Jadi tengoklah apa sebenarnya yang membolehkan isteri itu digelar haram mencium bau syurga. Bukan sikit-sikit kesan dia. Pertama, ini wasiat yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap wanita. Kehidupan suami isteri itu kena dibangunkan dengan dua benda. Pertama, kasih sayang dan cinta. Kedua, tanggungjawab. Tanyalah ke akak depan saya, perkahwinan tu dia betul seronok ke ataupun dia memang banyak tanggungjawab? Sebenarnya memang banyak tanggungjawab. Mak ayah nak besarkan anak-anak. Honeymoon tu je yang rasanya waktu reda sikit. Kalau dah ada anak dah mula dah tanggungjawab. Nak kena bayar bil, nak kena fikir beli rumah, nak kena fikir tukar kereta pula. Jadi banyak tanggungjawab Maka memang perkahwinan tu merupakan persekutuan antara dua orang dalam segala urusan hidup. Dan ikatan perkahwinan ni perlu dieratkan. Allah berfirman dalam Quran, wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Maksud dia mereka isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maka perjanjian itu membawa bersama tanggungjawab. Kita tengok pertama, hak isteri kepada suami. Maksudnya suami punya tanggungjawab kepada isteri. Pertama, suami kena bagi nafkah kepada isteri menurut keadaan dan kemampuannya. Sama ada dalam keadaan sempit ataupun lapang. Suami kena bagi nafkah menurut kemampuan. Kalau dia mampu takat mana, isteri kena bekerja sama lah takat tu. Contohnya suami mampu bagi beras biasa, isteri nak beras parboil basmati dia nak jaga kolesterol Dia nak beras parboil basmati, suami hanya mampu beli beras biasa, kena ikutlah kemampuan suami tu. Melainkan kalau tahu suami tu sorok gaji dia, itu kena korek-korek sikit Tapi dah tahu suami mampu, ajak duduk kuarters Isteri anda jangan minta, kita ni jangan minta lebih-lebih. Tengok orang ada banglo besar, bang, dingin, nak kabinet nak kabinet besar-besar, tengok orang tu ada laman. Kalau suami mampu, boleh isteri minta, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau suami tak mampu, kita jangan minta. Nak minta apa? Pulut dakak makan boleh Nak minta pulut dakak emas tu kena fikir panjang Jadi isteri, suami bagi nafkah menurut kemampuan suami. Kalau suami mampu takat tu, isteri nak tambah, boleh tak? Boleh. Jadi sedekah daripada isteri kepada rumah tangga, besar pahala dia. Tapi suami jangan mengelak. Tak ada suami dalam ni Suami jangan mengelak. Sebab apa? Kalau suami dia kelat, contoh dia mampu tapi dia tak nak bagi yang semampu dia, dia tak nak bagi yang terbaik. Dia mampu nak beli udang, sotong, tapi bila anak bini minta, tak dibaginya padahal dia mampu. Jadi kalau boleh suami tu pun jujurlah kemampuan dia bagaimana.
Antaranya makanan, minuman, pakaian, ubat-ubatan, tempat tinggal dan lain-lain. Kadang isteri moden bertanya, isteri moden ya, kalau suami dah bagi semua dah, tapi suami tak bagi duit poket, tak apa, tak apa. Contoh, suami dah bagi makanan, dah bagi beli makanan groceries ya, dah bagi duit beli sabun, yang basic lah ya, dah bagi keperluan pergi klinik pun suami bagi semua yang basic-basic ni. Pakaian pun suami bagi duit nak beli ya, bukan yang lebih-lebih lah. Kalau tak cukup-cukup pakaian tu, itu pun lebih-lebih ya. Suami tak, abang apa duit belanja lagi, tak boleh, tak perlu, bukan tak boleh, tak perlu dah sebenarnya, sebab suami dah bagi yang lain-lain. Melainkan suami tak bagi duit nak beli ubat yang tambah-tambahan tu kan, suami tak bagi duit untuk benda-benda lain yang sampingan macam, tapi diperlukan untuk hidup, perapian diri, tak bagi nak beli pakaian, itu minta lah duit. Tapi kalau suami dah bagi dah everything, dah beli, minta lagi duit belanja, yang itu tak perlu pun tak apa sebenarnya. Jelas sebab ada juga orang dia ungkit kata suami tak bagi duit poket. Duit poket tu hanya kita panggil sebagai ihsan suami kalau suami dah beli yang lain-lain. Tapi kalau apa makanan brush aku kena top up contoh ya, ya maksudnya tak cukup lah tu sebenarnya. Tapi kalau suami dah beli semua-semua kan, tak bagi duit poket, isteri pandai lah buat dropship ke apa, kau nak pegang duit sendiri tu. Boleh jelas tak? Jadi jangan kita sebagai isteri menzalimi suami juga. Dan Allah bagi tahu dalam surah At-Talaq ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Itu hak yang pertama. Yang kedua, hak di tempat tidur. Ini hubungan suami isteri. Yang ketiga, suami kena jaga kehormatan diri isteri, harta dan agamanya. Suami wajib menjaga kehormatan dan kemuliaan isteri. Tak boleh dihina-hina, tak boleh bertukar-tukar pasangan. Itu memang haram tu. Zaman sekarang ada bertukar pasangan ya. Memang sangat-sangat batil perbuatan tu. Dan yang keempat, suami juga wajib ajar isteri masalah agama. Tapi kalau suami tak mampu, suami pun minta maaf sebut ya, jahil sikit, dia kena bagilah isteri dia belajar. Macam ni lah, suami izin pergi ceramah agama suami tak ajar sendiri, tak apalah, dia bagi izin isteri pergi ceramah agama. Jadi sepatutnya kita, kalau kita ada anak lelaki, kita didiklah dia tahu masalah perempuan juga. Sebab nanti dia ada isteri, masalah haid, masalah istihadah. Kalau boleh isteri ni, kalau dia muskil, kalau boleh tanya suami je, sepatutnya lah ya. Jadi betapa sebenarnya besar tanggungjawab orang lelaki. Bang, saya ni ambil wuduk contoh tapi lepas ambil wuduk tu ada bau terperasan, ada sisik, wuduk saya sah ke tak sah? Nantilah abang call ustaz tanya. Abang saya dalam labor room ni sakit lah kan, tak larat lah nak ni, dah pasang drip semua, dah air ketuban dah pecah, tak larat nak solat, kena solat juga ke? Alamak, abang tak sure lah ya. Tak payahlah ya, tak payahlah ya. Kan tak larat, tak payah kot, Allah tahulah kita tak larat. Itulah, saya bukan nak kata suami-suami lemah ke tidak, tapi itulah sebenarnya suami ni tanggungjawab dia sangat besar. Sepatutnya mengajar isteri agama, yang menyelesaikan kemusykilan agama isteri tanya semua suami. Tapi kalau suami tak boleh ajar, jangan rendahkan suami pula. Aku yang ajar dia kan contoh jangan rendahkan suami. Lepas tu suami kalau dia tak mampu ajar dia, bagilah izin isteri pergi belajar sebab sepatutnya suami bertanggungjawab terhadap hal ehwal isteri. Dan yang kelima, suami juga wajib menggauli ataupun melayan isteri dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Jadi nafkah batin dan zahir. Nafkah zahir ni tempat tinggal semualah. Nafkah batin termasuklah kasih sayang, layanan dan hubungan suami isteri. Jadi nafkah batin bukan sekadar hubungan suami isteri, tapi layanan yang baik dan menjaga emosi isteri juga termasuk dalam nafkah tersebut. Maksudnya suami janganlah buat benda-benda yang dia tahu isteri tak senang. Tapi kadang isteri dia banyak kerenah sangat ya. Itu lain lah, yang banyak kerenah sangat. Tapi dari sudut basic buat isteri rasa disayangi. Jangan ignore.
Ya, jangan sakiti hati. Itu juga termasuk tanggungjawab suami. Kemudian tanggungjawab isteri pula apa dia? Ini kita kena dengar ni. Isteri wajib taat kepada suami. Ya, kecuali untuk hal yang haram. Isteri dituntut jadi wanita yang solehah, menjaga diri bila suami tiada ada di sisi, dan menjaga harta suami dan rumahnya. Yang ketiga, isteri juga dia kena takut kepada Tuhannya mengenai harta suami. Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boros, dan tidak membebani suami dengan sesuatu yang tak mampu. Boleh tak isteri ambil duit suami tanpa kebenaran? Tak boleh, kecuali kalau suami memang tak beri nafkah dan tak nak bagi nafkah. Bolehlah isteri ambil tanpa kebenaran dengan kadar yang perlu sahaja. Bukan nak beli handbag, ya, bukan nak tentang berjaya buka pin code pin code Maybank to you je kan, ada orang ambil banyak-banyak. Sekadar keperluan. So ada juga yang tanya, dia marah kat suami dia ambil kad bank suami, dia pergi belanja shopping. Boleh tak? Tak boleh sebenarnya. Sebab perkataan duit suami, duit kita tu kena syarah tu. Duit suami bahagian kita hanyalah yang di bawah tanggungjawab suami je lah. Tapi kalau lah isteri kata sakit hati dengan suami, ambil duit suami, padan muka kat dia, tak tinggal apa dah. Tinggal boxer je kan, orang buat lawak kan. Tak boleh isteri nak senang-senang ambil duit suami tanpa kebenaran, kecuali untuk yang memang perlu, yang suami tak tunaikan saja. Boleh faham ya? Tapi kalau suami kata tak apa, yang ambil je, kalau saya nak ambil je lah duit, itu bolehlah ambil. Ini kalau kita tak ada kebenaran umum, ya, ambil pun sebab sakit hati, tahu pun biar suami marah, ya, jangan ya, sebab itu tetap harta suami. Boleh. Kemudian isteri juga memiliki adab dan agama yang terhormat, menjaga pakaian dan perhiasan, harus mengurus keadaan rumah dan mengabdikan diri dengan baik. Dan isteri juga perlu siap untuk dibimbing oleh suami. Kadang kita perempuan nak suami soleh, tapi bila suami soleh tegur buat salah, melenting pula. Kita nak apa sebenarnya jadi kena siap dibimbing oleh suami. Jadi suami tegur, dengar-dengarlah. Walaupun mungkin suami tu orang yang biasa saja solatnya, biasa saja, taklah baca Quran selalu, tapi kalau suami tegur, cubalah berlapang dada. Boleh ya? Dan semua hak ini ada kepada dua belah pihak, suami dan perempuan. Pengertian hadis ini apa dia? Wanita yang meminta kepada suami agar menceraikannya tanpa ada alasan kekerasan yang kukuh. Maksud dia, suami tu tak buat zalim pun, tapi isteri tu agak-agak. Dia baca cerita ada suami yang curang. Suami tu ciri-ciri sama macam suami dia, contoh suka balik lewat, tiba-tiba jadi baik ya. Asyik tengok handphone dia. Abang ceraikanlah saya, abang ada skandal kan. Takut-takut, risau-risau. Sebelum aku kena cerai, aku ni tak cerai, contoh tak boleh. Itu yang haram masuk ke dalam syurga. Haram cium bau syurga. Maksudnya dia sekadar minta cerai kerana sangkaan-sangkaan, kerana kerisauan yang tak berasas, kerana takut-takut, yang ini yang tak boleh. Tapi kalau memang ada kekerasan yang jelas, berdosa tak isteri mohon fasakh? Tak berdosa. Syaratnya memang ada kezaliman. Kalau sekadar tak tahan suami suka ketuk bersepah, ya, kalau sekadar tak suka beberapa ciri suami yang sebenarnya bukan kezaliman, janganlah mohon cerai. Boleh? Tapi misal katalah dalam perkahwinan dah tidak ada sefahaman, ya, dah tidak ada lagi sayang, kemudian asyik bergaduh, yang tu boleh bincang dengan suami agar bercerai secara baik. Kalau dah memang tak boleh go dah. Tapi misal isteri nak mohon fasakh, nak minta bubar perkahwinan, dalam keadaan suami tu okey je, tapi isteri dah boring lah, ada skandal lain, ni yang dosa ni. Kecuali kalau suami zalim, tak bagi nafkah, lepas tu suka hina isteri, tak pukul tapi dia hina isteri, ya, kemudian dia mengabaikan perasaan isteri, ini bolehlah ya, dikira sebagai kekerasan yang berasas. Jadi di sini kita tengok pengertian tidak mencium bau syurga ini dimaksudkan sebagai peringatan dan ancaman
Atau ada kemungkinan untuk mencium bau syurga tapi tak diketahui bila masanya. Boleh jadi dia dapat cium bau syurga pada masa yang kemudian, atau dia tidak dapat mencium bau syurga pada orang lain pada saat orang lain yang baik boleh mendapatkannya, atau boleh jadi dia sama sekali tidak boleh mendapatkannya. Jadi macam-macam lah dia punya pendapat. Tapi yang penting, perbuatan isteri sengaja minta cerai, perbuatan yang sangat-sangat teruk sehingga diberikan ancaman sampai tahap ini. Sedangkan bau syurga boleh dihidu daripada jarak yang jauh. Tapi kalau kita jadi isteri derhaka, jangankan nak masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat. Jadi jaga-jaga sahabatnya. Itulah, setelah kita berdosa, ini merupakan ancaman yang besar lah untuk isteri yang sengaja meminta cerai walaupun tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi saya rasa sampai di sini sajalah insya-Allah. Ya, jadi sebab itu kita kena menjaga diri kita, menjaga hati, jangan banyak prasangka. Kalau dalam masyarakat sekarang ni kan, ada banyak apps, Tinder lah, Omi lah, ya, yang menjadi antara punca keruntuhan rumah tangga. Isteri-isteri jangan menuduh-nuduh suami lah. Kalau nak cari bukti, dah tahu suami ada skandal ke, carilah bukti boleh. Tapi jangan dibiarkan rumah tangga tu sentiasa dalam keadaan prasangka. Jangan biar berdosa lama-lama, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 128, Allah berfirman, dan jika seorang wanita risau akan nusyus atau sikap tak acuh bagi suaminya, dari suaminya, maka tidak mengapa bagi kedua-duanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi isteri cubalah bertahan. Tapi kalau dah tidak ada jalan, dah ada kezaliman, bolehlah mohon berpisah. Jadi Islam dia tidak menzalimi kita dengan menahan isteri dalam perhubungan yang zalim. Juga suami, kalau dia merasa isteri menjauhkan dirinya, maka suami pun perlu bersabar, kerana boleh jadi sifat isteri itu bersifat sementara. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Maksud dia, kalau ada satu benda tak puas hati pada pasangan, cuba tengok kebaikan dia yang lain, ada tak? Pasti ada. Paling-paling tidak dia, contohlah ya, paling-paling tidak dia bolehlah layan anak. Paling tidak dia tak adalah mengata-mengata kita. Paling tidak dia tak adalah buat benda-benda yang jahat lain. Yang mana boleh sabar, sabar. Tapi kalau dah ada kezaliman, bolehlah meminta bubar perkahwinan. Boleh, ya? Jadi saya rasa sampai di sini saja tadi. Pertama berkaitan dengan khitan, sunat, ya, dan banyak manfaat dia. Sangat elok kita lakukan, terutamanya kepada anak lelaki, juga kepada anak perempuan. Dan yang kedua ialah tadi kita bercakap berkaitan dengan kita perlu mentadabbur alam dengan melihat kejadian-kejadian Allah, dan juga berlindung daripada kejahatan malam. Yang ketiga tadi berkaitan dengan haram untuk isteri memohon cerai tanpa ada sebab yang kukuh. Hanya sangka-sangka, jangan minta cerai hanya kerana sangka-sangka. Jadi kalau ada sebab yang kukuh, ya, barulah dibenarkan. Itu pun dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau wanita sengaja minta cerai tanpa ada berlaku kekasaran dalam rumah tangga, maka balasan dia, ancaman dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Jadi kalaulah ada yang sedang berkahwin, yang ada suami, jagalah suami baik-baik. Dan kalaulah berlaku pertelingkahan, ingat, mungkin ada kebaikan yang banyak yang pernah suami buat, maka moga dapat memujuk hati kita. Jadi saya sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat muslimat semua yang sudi datang mengimarahkan majlis kita pada hari ini. Dan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum, saya mengakhiri majlis ini. Kita baca surah Al-As dan tasbih kafarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.